بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, malam Ramadan, kita menyambung kembali bacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita niatkan dengan bacaan ini untuk ihya malam Ramadan insya-Allah. Jadi kita dah sampai pada kata musannif, thumma khudh gharfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'i tasthih al-jabhati ila muntaha ma yuqbalu min al-dhaqani في الطول ومن الأذن إلى الأذن في الأرض وأوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين أعني ما يقع منه في جبهة الوجه. Okey, kemudian selepas daripada musannif iaitu al-Imam Al-Ghazali menyebut sunat-sunat wudu, iaitu perkara yang dituntut untuk kita lakukan secara sunat sebelum daripada kita basuh muka. Yang pertama tadi basuh tangan, kemudian berqamar, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Selepas daripada itu, thumma khudh gharfatan liwajhika, kemudian ambillah air untuk basuh muka kita, faghsil biha min mubtada'i tasthih al-jabhah. Dan sunatnya kita mulakan basuh muka daripada atas, daripada sini. Min mubtada'i tasthih al-jabhah maknanya daripada a'la bastiha, daripada atas ni. Jadi kita ambil air basuh sini boleh, start daripada sini boleh, mula daripada bahagian mulut ni boleh. Cuma yang sunat kita mulakan basuh daripada atas dulu, kemudian turun ke bawah. Itu yang paling molek lah. Ila muntaha ma yuqbalu min adh-dhaqan, sehingga pengakhiran apa yang yuqbal, apa yang terkehadapan daripada kita punya dhaqan, iaitu tulang al-lihya ini. Jadi kat sini hujung dia, daripada atas iaitu tempat biasa tumbuh rambut sehinggalah ke hujung ni. Dan wajib kita basuh lebih sikit lah. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi itu pada sudut panjang, daripada tempat kebiasaan tumbuh rambut hinggalah muntaha az-zaqan, sehingga pengakhiran bagi bahagian depan kita punya dagu. Wa minal udhun ila al-udhun fil ardi, pada sudut lebar ialah daripada telinga ni, daripada kuping ni sehingga ke kuping ini. Okey. Wa ausilil ma'a, dan sampaikan juga air ke tempat yang dipanggil sebagai tahdhif. Mawdi'ut tahdhif khilaf. Yang muktamad dalam mazhab ianya tidak termasuk di bawah muka, malah ianya daripada kepala. Jadi sunat kita basuhlah bagi keluar daripada khilaf, bagi meraihkan khilaf. Apa mawdi'ut tahdhif? Mawdi'ut tahdhif ni lagu ni. Kita ambil satu perkara, iaitu apa nama? Benang. Kita letak di atas ni dan kita tarik sehingga ke atas kita punya telinga kat sini. Gitu. Lepas tu apa yang bertentangan dengan telinga kita tarik ke depan. Telinga tarik ke depan gitu. Sini kita ambil apa tadi? Benang,
letak kat sini. Lepas tu kita tarik secara straight sampai ke atas ni. Telinga tarik ke depan ni. Okey, kat sini ni bulu yang ada di atas bahagian sideburn dan di bawah daripada garisan benang tadi tu, benang daripada sini tarik sampai ke sini. Ni lah. Ni kita panggil tahdhif. Maudhi'ut tahdhif. Itu ulama khilaf. Sebahagian kata ianya daripada kepala, maka tak wajib dibasuh ketika mana basuh muka. Sebahagian kata ianya termasuk bawah muka, maka wajib dibasuh lah. Sebab termasuk bawah muka, bulu muka. Yang muktamad ianya termasuk bawah kepala dan tidak wajib dibasuh. Jadi bagi meraihkan khilaf yang wujud, sunat juga kita basuh. Itu maudhi'ut tahdhif. Lepas tu disyarah lebih panjang lah. Wa huwa ma ya'tadu an-nisa'u tanhiyat asy-sya'ri anhu. Maudhi'ut tahdhif ialah bahagian ataupun tempat yang kebiasaan perempuan buang rambut kat situ, bulu kat situ. Dia buang kat situ bulu supaya muka nampak luas. Bila bulu kat sini dibuang, maka muka nampak luas. Wa huwa ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin. Ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi. Maudhi'ut tahdhif ialah ma baina ra'sil udhun. Barang yang ada di antara ra'sil udhun. Ra'sil udhun ni. Kepala apa ni? Kepala telinga. Sehinggalah zawiyatul jabin kat sini lah. Jadi tarik kat sini straight. Lepas tu bahagian sideburn kita tarik ke depan. Okay, apa yang di atas sideburn dan apa yang di bawah daripada benang tu kita panggil maudhi'ut tahdhif. Maudhi'ut tahdhif. Ni ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi. Okey. Fa awsilil ma'a ila manabitish syu'uril arba'ah. Kemudian Syekh sebut sampaikan juga air ketika mana kita basuh muka dalam wuduk. Sampaikan air ke tempat tumbuh bulu. Ataupun manabit tempat tumbuh bulu yang 4. Yang pertama al-hajibain, ni hajibain. Okey. Yang kedua syaribain ni misai kita. Wal ahdabul arba'ah, ni ahdab bulu mata. Wal idharan itu saiban. Saiban ialah bulu yang tumbuh bertentangan dengan telinga, itu saiban. 4 tu kita wajib basuh. Zahir dan batin. Zahir maknanya kat luar. Batin maknanya mesti air sampai ke akar bulu. Akar bulu. Boleh tu. Okey. Baca lagi. Wa huma ma yuwaziyani al-udhunaini min mubtada'il lihyah. Okey. Tu dia terang kepada idharan. Idharan itu ialah apa yang bertentangan dengan telinga lah. Tarik lagu ni. Ni. Yang bertentangan dengan telinga tu kita panggil sideburn. Sideburn. Tu. Boleh tak? Boleh. Dan kebiasaannya amrat, awal-awal bulu yang tumbuh bagi mereka ialah sideburn. Okey. Mana tadi? Wa yajibu isalul ma' ila manabit asy-sya'ri min al-lihyati al-khafifah dun al-kathifah. Dan wajib kita sampaikan air ke tempat tumbuh bulu daripada lihyah. Lihyah ni ialah bulu yang tumbuh di kita punya dagu. Itu dipanggil lihyah, iaitu janggut tu lah. Apa yang tumbuh dekat sini dan bawah daripada sideburn ni kita panggil arid. Kalau dua aridan. Jadi Syekh sebut wa yajibu isalul ma', wajib sampaikan air ke tempat tumbuh bulu. Mana ke bulu dan juga sehingga ke akar bulu janggut ni. Bila kena sampaikan air sehingga ke bulu, sehingga ke akar janggut. Minal lihyatil khafifah, bila mana janggut kita ni nipis. Bila mana janggut kita ni nipis. Macam mana nak tahu janggut tu nipis ke tebal? Janggut nipis ialah janggut yang
kalau kita tengok dalam jarak at-takhatub, majlis takhatub, iaitu daripada dalam lingkungan 1 meter ataupun 1,5 meter, kita duduk sini, kawan kita duduk depan tu, 1,5 meter daripada kita ataupun 1 meter, kita tengok dia, kita tak nampak, kita nampak dia punya apa, warna kulit, dia ada janggut tak, tapi bila mana dia duduk depan kita dalam jarak 1 meter ataupun 1,5 meter, kita nampak dia punya warna kulit kat sini. Itu nipis lah tu janggut dia tu. Macam saya ni nipis lah. Maka ketika itu wajib basuh zahir dan batin. Zahir kat luar ni. Batin maknanya mesti saya letak air banyak sikit supaya air tu sampai sehingga ke akar bulu tu. Dunal kasifah. Berbeza kalau janggut tebal. Janggut tebal macam tadi. Kawan kita duduk depan kita dalam jarak 1 meter, 1,5 meter. Tak. Janggut dia banyak. Bila kita tengok dia, kita tak nampak dia punya kulit dagu. Ketika itu janggut dia tebal. Janggut dia tebal. Bila janggut tebal, wajib basuh zahir saja. Ambil air, basuh luar ni. Basuh bukan sapu tak boleh buat lagu ni. Ambil air, buat lagu ni tak boleh. Tu sapu. Yang wajib ialah basuh. Jadi ambil air banyak sikit, basuh. Walaupun tak sampai ke akar kulit, tidak ada masalah sebabnya tebal. Jadi wajib basuh zahir saja, batin tidak wajib basuh. Maknanya tak wajib kita sampaikan air sehingga ke akar bulu-buluan. Tu dia. Boleh? Boleh. Jadi kesimpulan bagi bulu janggut. Bagi janggut. Sebenarnya dengan jambang selilah. Jadi kesimpulan bagi jambang dengan janggut, kalau tebal wajib basuh zahir sahaja, batin tak wajib basuh. Kalau nipis wajib basuh. Kalau tebal wajib basuh zahir saja, batin tak wajib basuh. Kalau nipis wajib basuh zahir dan batin. Begitu. Wa qul inda ghasli alwajhi. Katakanlah oleh kamu bila mana kamu basuh muka kamu tu. Nak kata apa ni? Doa lah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwidu wajhi aw wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Baca doa tu. Okey. Wa la tatruk takhlil al-lihyati al-kathifati thumma ghsil. Kemudian jangan ditinggalkan daripada takhlil, menyelat janggut yang tebal. Jadi janggut tadi kita sebut kalau tebal wajib kita basuh zahir sahaja. Tak. Cuma sunat juga kita takhlil. Takhlil maknanya kita ambil air, kita buat lagu ni. Tu. 3 kali. Setiap kali ambil, setiap kali buat tu guna air yang baru. Sunat kita takhlil janggut kita yang tebal. Boleh. Okay, kalau kita muhrim, maknanya kita ni sedang buat haji ataupun umrah. Tak, kita nak selat ataupun tidak. Imam Ramli sebut tak payah selat lah. Sebab apa? Kalau kamu selat, tiba-tiba gugur bulu janggut tu, kena bayar fidyah pula. Bayar dam. Tak, tu. Itu yang dipegang oleh Imam Ramli dan juga diikut oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Ampadi dan juga Al-Imam Az-Ziyadi. Juga Imam Syabramul Mullusi. Tapi sebagai ulama sebut sunat juga kita selat. Cuma selat tu dengan rifq, dengan lembut supaya tidak gugurnya bulu janggut. Boleh? Thumma ghsil yadakal yumna thumma al-yusra. Selesai bak muka. Kemudian kita basuh kita punya tangan kanan. Tangan ni maknanya daripada hujung ni sampai ke siku lah. Tak, tangan ni sebenarnya dalam bahasa Arab daripada hujung siku sampai ke katif ni. Tapi dalam bab wuduk, daripada hujung jari jemari sampai ke siku sahaja. Dua-dua ni kita kena basuh. Dahulukan belah kanan secara sunat, kemudian belah kiri. Ma'al mirfaqaini. Basuh tu berserta dengan mirfaq, iaitu kita punya siku. Dan wajib basuh lebih sikit. Wajib basuh lebih sikit daripada siku, min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Jadi lebih sikit daripada siku tu bukan termasuk bawah tangan.
Tangan ialah dalam bab wuduk daripada hujung ni sampai ke siku. Mana lebih daripada siku tu tak wajib, bukan nama tangan dah. Cuma wajib juga basuh benda yang bukan tangan tu. Kerana apa? Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Gitu cerita dia. Okey. Thumma ghsil yadakal yumna thumma al-yusra ma'al mirfaqaini ila ansafi al-adudaini. Basuh tangan sampai ke sini. Yang sunatnya. Sampai ke separuh daripada adud kita ni. Sini sampai sini. Nak lebih sunat basuh sampai ke katif. Itu yang paling aula lah. Boleh. Lepas tu sunat tashbik. Sunat tashbik tu mana buat lagu ni. Sunat ketika wuduk kita buat lagu ni. Sebahagian kata lagu ni. Cumanya ulama kata kalau buat lagu ni macam kita nak lepak atau petang kita buat lagu ni tak. Jadi nak bezakan antara ibadat dengan adat. Maka bila selat kamu buat lagu ni. Itu ibadat. Adat lagu ni. Sambil-sambil lepak tengok bola buat lagu ni tak. Kena tengok bola. Okey. Fa innal hilyata fil jannah tablughu mawdi'al wudu'. Okey. Kerana apa kita basuh sampai ke sini ataupun sampai ke sini? Yang paling aula sampai ke atas ni. Kerana al-hilyah, cahaya. Dalam syurga, hilyah ni cahaya ke apa? Tak ingat, tak tengok tadi. Hilyatul awliya. Apa makna hilyah? Tengok kamus sikit seorang. Ustaz Nizam tengok kamus sikit. Kamus ma'ani al-hilyah maknanya apa? Jadi fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadhi'an wudu. Kerana hilyah, perhiasan ke ataupun cahaya, perhiasan dalam syurga, bila mana kita basuh banyak maka kita punya perhiasan pun diberi oleh Allah Taala lebih banyaklah. Allah a'lam. Lupa dah tengok mana. Faqul inda ghusl yumna, dan kamu katakan ketika mana kamu basuh tangan kanan tu, tak nak kata apa? Baca doa ni. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Wahai Allah Ta'ala, berikan kepadaku kitabku, kitab amalanku dengan tangan kananku. Wa hasibni, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Yang mana hisab yang ringan itu dinamakan sebagai hisabul ardi. Wa inda ghusl shimal, bila mana kita basuh pula tangan kiri, kita baca apa? Allahumma inni a'udzu bika min an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Wahai Allah Ta'ala, aku minta berlindung daripada kamu kamu memberi kitab amalanku dengan tangan kiri ataupun daripada belakang. Itu minta berlindung daripada Allah Ta'ala lah tu. Okey, kemudian thumma staw'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadayka wa tunsiqu ru'usa asabi'i yadika al yumna bil yusra wa tad'uhuma ataupun bi an tabulla yadayka wa tunsiqa ru'usa asabi'i yadika al yumna bil yusra wa tad'uhuma ala muqaddimati ar-ra's wa tumirrahuma ila al qafa thumma taruddahuma ila al muqaddimati fa hadhihi marratun. Okey. Selepas daripada kita basuh tangan, sunat kita basuh kepala. Wajib kita basuh kepala lah. Sapu kepala, sapu. Sapu walaupun sebahagian daripada satu rambut. Yang penting rambut tu duduk dalam kawasan kepala. Ataupun kita sapu kulit, boleh juga. Dan termasuk bawah kulit kepala ialah kulit yang ada di belakang telinga ni, yang tidak ada apa-apa tumbuh kat situ tu. Tak, itu juga termasuk bawah kepala. Jadi kita ambil air sapu situ. Boleh juga, tidak ada masalah. Cumanya yang sunat ialah yang disebut dalam kitab ni, thumma staw'ib ra'saka bil mas. Kemudian kamu sapu kamu punya kepala tu secara menyeluruh. Bagaimana cara? Bi an tabulla yadaika, kamu basuhkan tangan kamu, kemudian kamu buat lagu ni. Yang ni letak kat sudurun, ni letak kat sini. Jadi ambil air sini sekali, ambil air pula dua kali, ambil air tiga kali. Itu paling sempurna lah. Kalau kita buat lagu ni pun boleh dah. Warna ambil air guna ni, ni pula letak pergi sapu ni. Gini. Ada mabuk malam-malam.
Gitu. Boleh dah sebenarnya. Tapi yang molek buat lagu ni 3 kali. Dan pergi balik tu dia anggap sekali. 1, kali kedua ambil air baru. 2, pakai air baru. 3. Gitu cara dia. Boleh? Tu cara dia. Lepas tu bila kita disunatkan satu. Bila disunatkan kita kembalikan balik tangan kita ke depan. Selepas kita buat lagu ni ke belakang, nak kita ke depankan balik. Bila disunatkan begitu. Bila rambut kita ni jenis yang terbolak balik. Terbolak balik. Tu. Kalau jenis tidak terbolak balik, contoh rambut kerinting ataupun rambut panjang sangat macam perempuan, takkan dia nak ni. Lepas tu rambut panjang tu berdebu ke depan balik, berterabur muka ni. Kena lepuk dengan apa? Kena tu dengan rambut dia. Rambut dia panjang, dia buat lagu ni. Tak. Lepas tu bila dia tarik ke depan, tak ke rambut dia tu penuh ke muka dia, tutup muka dia. Tak sunat lah. Kalau rambut panjang sangat. Ataupun tak ada rambut. Botok chin tak payahlah nak buat 2 kali. Sekali je padan lah. Maknanya dia buat lagu ni 1, ambil air baru. 2, ambil air baru. 3, boleh. Tapi kalau rambut macam saya ni, rambut yang berbolak balik, ambil air 1, ambil air 2, dan begitulah kali ke 3. Tu boleh. Boleh tak? Okay. Taf'alu dhalika 3 marrat. Buat perbuatan isti'ab tu 3 kali. Macam kita terang tadi lah. Wa kadza fi sa'iril a'dha. Begitu juga kita buat 3 kali pada seluruh anggota badan kita. Maknanya muka, tangan, kaki semua basuh 3 kali. Itu yang sunat lah. Yang wajib sekali. Waqul, dan katakan ketika mana kamu basuh kamu punya kepala tu, Allahumma ghishni. Allahumma ghashini. Mana wahai Allah Ta'ala, tutuplah aku birahmatika, dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan kepadaku berkat kamu, wa azillani tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk, dan lindungilah aku dengan pelindunganmu di hari yang tidak ada pelindungan padanya. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar, dan haramkanlah rambut aku, kulit aku daripada api neraka. Baca doa tu. Thumma msah udhunaika, kemudian lepas kita sapu kepala ataupun basuh kepala, yang lebih aula sapulah. Kalau kita basuh memadai tak? Memadai. Tapi sapu lebih aula sebab warid daripada Al-Quranul Karim. Thumma msah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Wa adkhil musabbihataika fi simakhay udhunaika wamsah zahira udhunaika bi batni ibhamaika. Kemudian kamu sapu kamu punya telinga. Ini sunat. Zahir dan batin. Zahir ialah bahagian belakang ni zahir. Ni batin. Okey. Jadi zahir dan batin kita sapu. Dengan apa? Dengan air yang baru. Jangan guna air yang kita guna untuk basuh kepala. Ambil air baru. Dan masukkan kamu punya musabbihah. Ni musabbihah ni. Musabbihah ataupun orang panggil sababah. Sababah ni sebab digunakan jari ini untuk maki orang. Kamu ni cat. Nak maki boleh malam ni. Malah nak maki lah malam Ramadan ni. Jadi nak maki guna jari ni. Kamu sekian. Tapi orang yang comel akhlaknya, baik dia punya tabiatnya, disebut ni bukan sababah tapi musabbihah, tempat untuk kita berzikir. Jadi masukkan musabbihah dalam ni. Lepas tu kita pun pusing. Kan ada dia punya lekuk-lekuk tu, pusingkan lekuk-lekuk tu. Jadi ambil air, pusingkan lekuk tu. Yang belakang ni jari ni, tak kat belakang ni. 1 ambil air baru. 2 ambil air baru. 3 gitu.
Tu waqul Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan kita berdoa, wahai Allah Taala, jadikanlah aku termasuk bawah golongan yang mendengar kata dan ikut perkataan yang paling comel, paling molek. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku peluang untuk aku mendengar penyeru syurga, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi di dalam syurga bersama-sama dengan al-abrar. Thumma amsah raqabataka. Kemudian kamu sapu kamu punya tengkuk. Jadi siapa kita buat ni, kita sapu tengkuk, ambil air sapu tengkuk. Cumanya kat sini ada khilaf lah. Ada khilaf. Okey, tak apa, kita baca dulu. Ketika mana kita basuh tengkuk tu, sapu tengkuk tu, kita nak baca apa? Baca Allahumma fukka raqabati minan nar. Wahai Allah Ta'ala, bebaskan aku punya tengkuk, iaitu bebaskan diri aku daripada api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan pelihara aku dan aku minta berlindung daripada kamu daripada apa? Ikatan, daripada dirantai dan sebagainya di dalam api neraka, na'udzubillah. Jadi kat bawah tu disebut qala an-Nawawi wa maskhur raqabati bid'atun la yusan kama nuqila an syarhi ar-Rawd Syekh Zakaria. Jadi Imam Nawawi sebut menyapu tengkuk ini satu perkara yang bid'ah, tidak disunatkan. Satu perkara yang bid'ah yang tidak disunatkan. Dan dalam ta'liq tu disebutlah 2-3 hadis tentang apa? Sapu tengkuk ini. Cuma hadis itu ditaklid dengan apa? Ghairu ma'ruf, hadis yang maudhu', yang tidak dikenali, datang daripada baginda Nabi, hadis maudhu' lah. Antaranya mashur raqabati amanu minal ghul, hadis maudhu'. Cumanya waqala al-qari lakin rawa Abu Ubaid an Musa ibn Talhata annahu qala, telah berkata al-qari, akan tetapi diriwayatkan oleh Abu Ubaid daripada Musa bin Talhah, sesungguhnya beliau berkata, man masaha qafah, barang siapa yang menyapu dia punya tengkuk, ma'a ra'si, bersama-sama dengan kepalanya, uqiya minan nar, maka dipelihara, uqiya minal ghul, maka dipelihara. Minal ghul wa huwa mauqufun, lakinnahu, hadis ni hadis mauquf. Tak, maknanya hadis yang terhenti pada sahabat. Tapi hukum hadis ni hadis marfu'. Sebab apa? Sapu tengkuk ke tak sapu tengkuk ni bukan satu benda yang kita boleh ijtihad secara peribadi, tak boleh mesti datang daripada Nabi. Jadi sahabat tak akan sebut kecuali perkara itu datang daripada Nabi. Dan dikuatkan hadis ini apa yang disebut daripada dalam Musnad Al-Firdaus daripada Ibnu Umar secara marfu' dengan sanad yang dhaif. Oleh sebab itulah a'immatul Syafi'iyah sebut sapu tengkuk ni sunat. Itu pun pandangan apa? Pandangan yang ghairu mu'tamad lah. Adapun pandangan yang mu'tamad, la yustahab, tidak disunatkan sapu tengkuk. Ala kulli hal fihi khilaf, ada khilaf. Sebahagian kata sunat sapu tengkuk. Imam Nawawi sebut itu bid'ah, la yusan, tidak disunatkan. Antara yang kata sunat Imam Rafi'i, Imam Ghazali, itu mereka kata sunat lah. Imam Nawawi kata tak sunat, malah dikatakan secara jelas bid'ah perkara tu. Begitu. Jadi bila mana kita sapu tengkuk, kita baca doa yang telah kita sebut tadi. Thumma ghsil rijlaka al-yumna thumma al-yusra ma'al ka'bain. Kemudian kita basuh kita punya kaki kita. Kaki kita yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Sunat kita dahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Wa khallil, dan basuh mesti sampai ke buku lali, dan wajib kita lebihkan sedikit, min babi ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Thumma ghsil, mana tadi?
وخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى وتدخل الأصابع من أسفل أو من أسفل. Jadi wajib kita basuh kaki dan sunat kita takhlil, selat. Cara nak selat yang paling comel ialah disebut dalam kitab ni. Kita selat guna jari ni. Guna jari ini belah kanan untuk kita selat kaki belah kiri. Dan kita mulakan daripada daripada khinsir. Orang panggil apa ni? Daripada jari manis. Jari yang paling kecil. Daripada bawah, kita tarik daripada bawah. Jangan buat lagu ni. Ni contoh jari lah. Ni ibu jari. Kita ambil daripada tepi ni. Guna tangan belah kiri untuk kita selat kaki belah kanan. Kita boleh buat daripada atas. Yang molek daripada bawah. Ambil daripada bawah. 1, 2, 3, 4. Bila kita basuh pula kaki belah kiri, kita guna belah kanan. Betul tak? Tengok sikit. Tak. Belah kanan dengan belah kiri kita gunakan jari kelingking yang belah kiri. Start daripada jari kelingking kaki belah kanan sehinggalah jari kelingking belah kiri. Jadi ini jari kita, kaki kita. Kita start sini. 1, 2, 3, 4. Lepas tu ambil sini pula. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi mula daripada kelingking sini, berakhir dengan kelingking belah kiri. Okey, betul. Waqul, dan kamu katakan bila mana kamu basuh kaki tu, Allahumma thabit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Wahai Allah Ta'ala, sabitkan aku, sabitkan kaki aku, tetapkan kaki aku di atas sirat al-mustaqim bersama-sama para hamba-Mu yang salih, yang baik-baik. Wa kadzalika taqulu inda ghusl yusra. Begitu juga kamu katakan bila mana kamu basuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati fin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin warfa' al-ma' ila ansafi as-saqaini wa ra'i at-taqrara thalathan fi jami'i af'alik. Kemudian bila kita basuh kaki tu, kita basuh sampai ke pertengahan kita punya betis. Yang paling molek kita angkat sampai ke lutut kita. Dan kita sunat takrar 3 kali. Dia basuh tangan 3 kali, kaki 3 kali, muka 3 kali. Fi jami'i af'ali, pada setiap perbuatan kamu. Sama ada basuh, sapu, selat, gosok, siwak, dan semua zikir-zikir lah. Bismillah ke, talaffuz dengan niat ke, semua tu sunat 3 kali. Okey, fa idza faraghta farfa' basaraka ila as-sama'. Bila mana kita selesai daripada, okey, kita baca sikit sini. Wa amma du'a'u al-a'dha' dalam Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Faqala an-Nawawi, Imam Nawawi Syekhul Madhab, lam yaji fihi syai'un 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama hiya da'awatun ja'at 'an as-salafis salihin wa zadu wa naqasu. Imam Nawawi sebut doa yang kita baca tadi, doa ketika basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, apa semua tu tidak warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah doa yang datang daripada salafus salih, dan mereka ada yang menambah doa ini dan ada mengurangkan. Boleh jadi bersudut lafaz pada perkataan kalimat tertentu lah. Okay, Imam Ibn Hajar komen, bacaan-bacaan tadi warid daripada jalan-jalan yang tak boleh lari daripada kadhib, daripada orang yang menipu. Maknanya dalam sanad setiap jalan tu ada orang yang menipu. Akan tetapi Imam Mahalli, Imam Ramli Al-Kabir Syihabuddin, dan juga Imam Ramli As-Saghir Syamsuddin
Tak, mengatakan sunat juga baca doa tersebut. Kerana apa? Kerana warid doa tersebut dalam tarikh Ibn Hibban. Dan selain daripada tarikh Ibn Hibban sekalipun ianya daif. Tapi hadis daif diamalkan dalam Fadailul A'mal. Begitulah. Jadi tak payah balah lah. Tu dia nak beritahu ni. Dah. Tak perlu berbalah. Musim-musim Ramadan ni lagi-lagilah tak perlu berbalah. Banyak kerja lagi nak buat. Kita ada kerja. Nak berbalah. Baca doa selawat nariyah tu pun nak berbalah. Tak. Baca doa sebelum berbuka, selepas berbuka pun nak bergaduh. Tak. Tu tak masuk SOP lagi. Siti Nurhaliza lah, Datuk K, artis tu, artis ni. Tak. Kita peduli lebih kat dia, dia tak peduli benda kat kita pun. Tak ada masa, tak buang masa duduk layan ke benda-benda lagu tu. Fa idza faragta farfa' basaraka ila as-sama'. Bila habis dah daripada wuduk, maka angkatlah kita punya mata kita, pandangkan mata kita ke langit, sekalipun kita ni orang yang buta. Tak. Jadi dalam keadaan menghadap kiblat, kita angkat lagu ni tangan. Kena buat ni insya-Allah sama-sama. Sebab apa angkat ke langit? Sebab langit ni ialah kiblat bagi doa. Bukan Allah Ta'ala ada di langit. Tidak kan? Sebab ayat Quran ada sebut Allah Ta'ala di langit. Ada ayat Quran sebut Allah Ta'ala di bumi. Ada ayat Quran sebut Allah Ta'ala ada bersama-sama dengan kita. Tak. Jadi hak manusia ni. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah sebut Allah Ta'ala ni wujud tanpa bertempat. Dia tidak berhajat kepada tempat sama sekali. Jadi ini bukan hujah kepada Allah Ta'ala tu ada tempat duduk di atas, tidak. Allah Ta'ala mewujud ada tanpa bertempat. Okey. Boleh Wa qul asyhadu an la. Lepas tu kita baca doa. Kita angkat tangan macam ni menghadap kiblat, kita baca doa. Biar nampak kita punya apa? Putihnya ketiak. Ustaz, ketiak saya hitam. Tahu dah. Yang ketiak putih tu Nabi. Sebab tu disebut sehingga terzahirnya putih. Tu Nabi. Kita ni hitam legam. Wa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalimtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dhikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Faman qara'a hadhihi ad-da'awati fi wudu'ihi kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi wa khutima 'ala wudu'ihi bi khatimin أو بخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. Jadi bila kita baca doa tadi, maka terkeluarlah semua dosa daripada seluruh anggota badan kita dan dicop ke atas wuduk kita tu dengan satu cop dan diangkat perkara tersebut ke bawah arash. Boleh. Jadi bila kita baca doa tadi dapat cop kita punya wuduk tu diangkat. Dan wuduk itu sentiasa bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah, dan kita akan ditulis pahala bagi kita pahala tasbih dan juga takdis tersebut sehingga hari kiamat. Tu. Okey, selesai kat situ. Untuk lebih-lebih tu boleh baca kat bawah tu lah. Wajtani fi wudu'ika sab'an la tanqus la tanfut yadayka fatarush al-ma'. Guna panjang kalau ni baca ni. Habis. Dan sekarang ni nak bincang perkara-perkara yang kita perlu hindarkan ketika mana kita sedang berwuduk. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah jangan kita wajtani, jauhilah kamu daripada 7 perkara. La tanfut yadaika fatarushal ma'. Lepas wuduk jangan kita buat lagu ni. Tak. Kita wuduk jadi basah tak? Kita buat lagu ni supaya
basah tu hilang daripada diri kita. Itu tidak disunatkan lah, seolah-olah kita nak jauh daripada kesan ibadat, kurang molek, khilaful aula. Begitu juga kalau kita ambil kain, kita lap kita punya kesan wuduk, baki-baki air yang ada kat muka tu, kat tangan tu, kita lap juga, hukumnya kurang comel, kurang molek. Melainkan kalau ada hajat lah, kalau sejuk sangat, bolehlah kita lap. Ataupun kita bimbang terbang najis dan najis tu melekat dekat tangan kita sebab tangan kita basah, ketika tu tidak ada masalah lah untuk kita lap. Tapi kalau tidak ada hajat apa-apa, biarkan saja dia kering sendiri. Boleh. Tapi kalau kita wudukkan mayat ataupun kita mandikan mayat, sunat kita lap. Sebab kalau berair si mayat tu, bimbang dia cepat hancur lah, cepat rosak. Boleh? Wala tultim la tama yal tumu wala taltum. Tak ingat tengok tadi. Wala tultimu wajhaka wala ra'saka bima la tama. Wala tultimu wajhaka wala ra'saka bil ma' latman. Jangan kamu tampar muka kamu dan juga kepala kamu dengan air. Jangan buat lagu ni. Ambil air, tampar muka. Begitu juga kepala. Jangan ambil air. Tu letak air kat kepala lagu tu. Kurang comel, tak molek lah. Wala tatakallam fi asna'il wudu'. Jangan bercakap ketika mana sedang wuduk. Tanpa uzur, jangan bercakap. Boleh? Wala tazid fil ghusli ala 3 marrat. Fil ghusli ala 3 marrat. Dan jangan tambah basuhan lebih daripada 3 kali. Basuh ataupun sapu. Jangan lebih daripada 3 kali. Begitu juga jangan kurangkan. Basuh hanya sekali, hukumnya makruh. Biar buat 3 kali dan jangan lebih daripada 3 kali. Kalau kita tambah kali keempat, hukumnya makruh juga. Dia benci syarak. Adakala haram kita buat 3 kali. Kalau waktu sempit sangat dah, waktu nak keluar sangat dah, waktu zuhur, kalau kita berwuduk 3 kali, menyebabkan sebahagian daripada sembahyang kita akan di luar waktu. Tapi kalau kita basuh sekali je muka, tangan sekali, semua sekali, maka 4 rakaat tu kita boleh kerjakan dalam waktu semua sekali tak. Ketika itu haram kita buat 3, wajib buat 1 sahaja. Ataupun air sikit sangat, air yang ada sikit, air tu hanya cukup untuk basuh sekali setiap anggota. Tak. Kalau kita basuh 3 kali, selesai dan sempat basuh muka dengan tangan je. Kaki dengan kepala kaki dengan kepala. Kepala dengan kaki tak sempat nak basuh. Ketika itu haram juga kita buat 3 kali. Hanya buat sekali saja, wajib buat sekali. Ataupun air tu dia perlukan untuk apa? Untuk bagi minum binatang yang mulia. Binatang ni benda hidup lah. Isteri kita ke, anak kita ke, binatang-binatang lain yang kita bela, yang dimuliakan oleh syarak, yang haram dibunuh, tak? Waktu tu haram kita buat taslis 3 kali. Kita buat sekali je, lepas tu baki air tu kita bagi kepada isteri kita minum. Kemudian yang mana lebih afdal? Kita wuduk 3 kali, tak basuh 3 kali, ataupun kita wuduk sekali untuk dapatkan jemaah. Dengan makna kalau kita basuh 3 kali tak sempat jemaah, orang bagi salam dulu, tak sempat jemaah. Kalau kita basuh sekali saja anggota badan ni, anggota wuduk, kita sempat berjemaah. Disebut dalam kitab ni idrakul jamaah. Kita dapatkan jemaah lebih baik daripada kita basuh 3 kali. Maknanya basuh sekali sahaja dan kamu dapatkan sembahyang berjemaah, itu lebih comel lah. Boleh? Okey. Mudah ya. Wala tazid wala tukthir sabbal ma' min ghairi hajatin bi mujarradil waswasah. Jangan kita banyak tuang air. Tak. Jangan terlalu banyak tuang air.
sekira-kira lebih daripada kadar sepatutnya. Sepatutnya kita guna sikit je air untuk basuhan kali pertama. Tak, kita guna satu jumlah yang sangat banyak. Itu makruh. Jadi kita guna air lebih daripada kadar sepatutnya, hukumnya makruh. Makruh. Okey. Jadi jangan kita banyak tuang air tanpa hajat. Walaupun kita duduk di lautan. Kerana hukumnya makruh. Wala tuksir sabbal mak, jangan banyakkan tuang air tanpa hajat disebabkan semata-mata waswasah. Was-was. Tak kena ni, sapu basuh pula. Tak kena basuh pula. Dia basuh dah tapi dia rasa tak kena. Was-was. Kali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dah setiap kali basuh tu bapak banyak guna airnya. Akhirnya was-was. Was-was ni khabalun fil aql. Ada sakit mental kawan tu. Kena cek, kena jumpa doktor. Itu bukan ihtiyat dalam agama tu. Nabi tak pernah ajar pun lagu tu. Nabi wuduk pun bukan wuduk dengan cara yang kamu wuduk tu. Kamu was-was tu sebab apa? Niat kamu nak ihtiyat, berjaga-jaga dalam agama lah. Akhir sekali kamu buat satu perkara yang Nabi pun tak buat. Nabi pun tak suruh. Takbir Allah, Allah, Allah. Dan setengah jam takbir. Nabi buat lagu tu. Nabi ajar. Dan kamu kata nak ikut syarak. Nabi tak buat pun lagu tu. Tak. Jadi was-was ni khabalun fil aql, kecacatan di minda, di akal. Boleh? Jadi jangan kita melampau-lampau dalam berwuduk disebabkan nak raikan was-was yang kurang molek tu lah. Yang mazmum tu, yang dikeji. Okey, jadi makruh kita berlebih-lebihan dalam basuh tangan, kaki dan segala bagai anggota wuduk tu kalau air tu milik kita. Tak. Kalau air tu milik kita. Tapi kalau mauquf, diwaqafkan untuk orang ramai untuk wuduk, waktu tu haram kita membazir. Falil musawwisin syaitanun yadhhak bihim yuqalu lahu alwalhan. Bagi orang yang was-was ni ada setan yang gelak kepada mereka. Tak, yang bermain dengan mereka supaya mereka terus was-was. Setan tu dipanggil nama apa? Al-walhan. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Jangan juga kita berwuduk dengan air musyammas. Air musyammas ni air yang panas. Tak. Yang panas itu berpunca daripada cahaya matahari. Dan air itu diletak dalam bekas besi. Bekas yang boleh mengeluarkan zuhumah. Zuhumah ni apa? Molekul-molekul ataupun minyak-minyak yang naik di atas air tu bila mana kita letak air dalam bekas besi. Bila panas sangat cahaya matahari, dia akan naik keladok ataupun zuhumah. Dalam bahasa Arab disebut zuhumah. Macam minyak berminyak begitulah. Ada macam minyak-minyak sikit tu. Yang tu tak, kalau kita kena badan kita, memberi mudarat pada badan. Sebab tu dimakruhkan. Dimakruhkan. Jadi kat bawah tu disebutlah hadis. Cuma hadis tu dhaif. Hadis apa? La taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul baras. Hadis tu sekalipun dhaif tapi dikuatkan dengan khabar Umar Al-Khattab. Kerana sesungguhnya Umar Al-Khattab membenci daripada mandi dengan air musyammas. Dan diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, beliau berkata, la taghtasilu bil ma'il musyammas, yang kamu mandi dengan air musyammas. Kerana sesungguhnya ianya mewariskan al-baras. Wala takhallalu bil qasab, jangan kamu khilal kamu punya gigi lepas makan tu. Tak. Jangan kamu korek congkel gigi kamu dengan qasab, dengan batang tebu. Fa innahu yurisul akalata. Dan perkara ni masyhur di sisi sahabat, dan sahabat diam, tak ingkar. Dia seolah-olah jadi ijma' sukuti lah. Jadi ada dalil kita mengatakan dalam musyammas tu makruh tu. Itu ada dalil lah. Walaupun ikhtiar Imam Nawawi kalau tak silap tidak dimakruhkan air musyammas. Wala minal awani as-sufriyah. Jadi jangan berwuduk dengan air musyammas, jangan juga berwuduk daripada bekas sufriyah. Sufriyah ni rasanya bekas besi.
Jangan wuduk daripada bekas besi, tapi wuduklah daripada bekas, daripada air yang diletak dalam bekas apa? Tanah, ataupun daripada khasyabah, kayu, ataupun daripada bekas yang diperbuat daripada kulit dan sebagainya. Fahadhi sab'atu makruhatu fil wudu. 7 perkara ini makruh dalam wuduk. Makruh kat sini maknanya merangkumi khilaful aula, sebagaimana bercakap dan juga naft. Naft tu maknanya kita renjis, jentakkan kita punya tangan ni supaya hilangnya kesan-kesan wuduk. Jadi makruh. Fahadhi sab'atu makruhatun, 7 perkara ini makruh, maknanya makruh dan juga khilaful aula. Ada yang makruh, ada yang khilaful aula. Wa fil khabari inna man dzakara Allah inda wudu'ihi tahara Allah jasadahu kullah. Wa man lam yadhkurillaha lam yathur minhu illa ma asabahu al-ma. Dalam satu khabar yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq daripada Hasan Al-Kufi, barang siapa yang menyebut berzikir kepada Allah Ta'ala ketika mana berwuduk, maka Allah Ta'ala akan bersihkan seluruh anggota badannya daripada dosa. Dan siapa yang tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala ketika wuduk, lam yathur minhu illa ma asabahul ma', maka tidak bersih daripada badannya daripada dosa kecuali badan yang terkena air sahaja. Badan yang terkena air sahaja, badan tu, anggota tu sahaja yang diampunkan dosa baginya. Boleh? Okey, selesai. Kau berapa jam? 1.40 dah. Baca sikit lagi tak? Ni ada orang tengok ada ni. Gaya macam tak ada orang tengok. Tak apalah. Akhir insyaAllah. Kita baca adab mandi sikit je ni. Adab mandi. Adabul ghusli, adab mandi. Sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib, inilah adabnya. Fa in asabatka janabatun min al-ihtilam aw wiqa' fa khudh al-ina'a ila al-mughtasali waghsil yadaka awwalan thalathan wa azil ma ala badanika min qadharin. Bila mana telah berlaku ke atas kamu janabah, junub disebabkan mimpi. Mimpi ni maknanya mimpi bersetubuh sehingga keluar air mani. Itu maksud dia. Kalau sekadar mimpi jumpa hantu, tak ada benda, tak wajib mandi. Mimpi yang dia maksudkan mimpi bersetubuh dengan seseorang, maka keluar air mani, itu wajib mandi. Au wiqa', ataupun berlakunya persetubuhan, tak, maka wajib mandi. Fa khudhil ina', maka ambillah bekas, tak, dan bawalah bekas tu ke tempat mandi. Waghsil yadaka awwalan, dan basuh kamu punya tangan dulu 3 kali. Lepas basuh tangan 3 kali, kemudian istinja dulu. Tak, lepas istinja wa azil ma ala badanika min qadar. Lepas tu buang benda-benda kotor di atas badan kamu. Sama ada benda kotor itu najis ataupun tidak najis. Contoh air mani tak najis, mukhat, iaitu kahak, tidak najis, tak, buang tu dulu daripada badan kamu. Ataupun benda yang najis, air kencing, air madhi, buang dulu daripada badan kamu. Boleh? Kemudian selepas buat perkara tersebut, wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awat. Kemudian berwuduk seperti mana wuduk yang telah kita bincangkan tadi. Semua perkara yang kita sebut tadi, perkara yang wajib, perkara yang sunat dalam bab wuduk tu buat belaka sebelum daripada mandi. Boleh? Wa akhir ghasla qadamaika kay la yadhi'al ma'. Kemudian disebut dalam kitab kita ni, kamu basuh kaki kamu tu akhir sekali. Nak habis mandi baru basuh kaki, supaya apa, tidak membazirnya air. Sebab kalau kamu mandi basuh kaki dulu, tak, lepas basuh kaki tu kamu letak pula atas bumi, atas tanah. Tak. Jadi lepas mandi tu nak masuk rumah, kena basuh pula, nak bersihkan kaki dia daripada tanah. Jadi membazir air. Jadi kaki biar nanti basuh las-las nanti. Boleh?
Okey, kita baca sikit bawah tu. Wal afdalu an tuqaddima al-wudu'a jami'ahu ala al-ghusli. Yang afdalnya kita dahulukan wuduk secara sempurna. Sabar. Wa akhir ghasla qadamaika kay la yadhi'ul ma'. Jadi maksud dan kamu lambatkan basuh kedua kaki tu, maknanya dalam wuduk tadi. Tak? Tu. Jadi mula-mula apa perlu kita buat? Kita tandas, kita basuh tangan kita, tu istinja, lepas tu buang benda-benda kotor kat badan ni, lepas tu berwuduk. Dalam kitab ni sebut wuduk gini cara dia. Kamu basuh muka apa semua tu lah. Kaki jangan basuh lagi. Kaki nanti. Sebelum kamu siap mandi tadi, tak? Basuh kaki. Jadi lepas basuh kepala, kaki jangan basuh lagi. Basuh nanti. Tangguh dulu. Mandi dulu wajib. Last nanti baru basuh kaki. Alasan tadilah. Supaya tak membazir air. Wal afdal, cuma yang afdalnya kita wuduk sempurna dulu. Lepas wuduk sempurna maknanya basuh kepala, basuh kaki selesai dah. Lepas tu barulah kita mandi, start mandi. Jadi wuduk ni banyak cara lah. Sama ada kita nak sebelum mandi tu kita wuduk, lepas tu kaki kita tak basuh lagi, kita basuh pada akhir. Tak? Ataupun kita wuduk, sempurnakan wuduk dulu sampai basuh kaki, lepas tu barulah kita mandi. Wuduk tu kita nak niat apa? Oh kata al-fardiyah. Wuduk, kalau kita ambil surah at-takhir tadi, mana kita basuh kaki di akhir perbuatan mandi tu. Tak? Lepas mandi tu kita basuh kaki. Basuh kaki tu untuk kesempurnakan wuduk yang mula-mula kita mulakan mandi kita tadi. Sebelum mandi kita wuduk. Kaki tu kita basuh selepas mandi tak? Ketika mana kita wuduk tu, kita niat apa? Kita niat sahaja aku berwuduk, ataupun sahaja aku melakukan fardu wuduk. Gitu. Tak? Bagi meraihkan khilaf. Ataupun kita sebut nawaitul wuduk li sunnatil ghusli, sahaja aku berwuduk untuk sunat mandi, boleh juga. Okey. Wa kadza fi surati at-taqdim in tajarradat janabatuka 'anil hadath wa illa fanwi niyatan mu'tabaratan fil wudu'. Jadi gini kesimpulan dia. Wuduk ni ada dua. Pertama kita wuduk sempurna, basuh kaki, lepas tu baru kita mandi. Ataupun kita wuduk, kita tinggal kaki, kita basuh lepas ni, lepas habis mandi nanti. Tak, ada dua gambaran. Okey, kalau kita lambatkan basuh kaki, ketika itu kita niat apa? Ketika mana kita wuduk tu. Tak? Kita niat apa tu? Sahaja aku melaksanakan fardu wuduk. Tak? Itu kalau kita nak raikan khilaf. Ataupun kita boleh juga niat sahaja aku melakukan sunat, sahaja aku wuduk untuk melakukan sunat mandi. Okey. Kalau kita wuduk secara sempurna di awal mandi kita, itu dalam keadaan. Kalau kita tidak ada hadas kecil, kita hanya ada hadas besar, hadas kecil tak ada tak, maka kita niat sahaja aku wuduk untuk sunat mandi. Tapi kalau kita ni ada hadas besar dan masih sama ada hadas kecil sebab sentuh isteri dan sebagainya ataupun kencing, ketika itu kita niat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Begitu cerita dia. Boleh tengok dalam syarah. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثا. Bila kamu dah habis daripada wuduk, maka kamu sampaikan air, kamu tuang air di atas kepala kamu tiga kali. Tu. Boleh. Jadi selepas daripada kita berwuduk, tak, kita ambil air, kita basuh
kepala kita 3 kali. Wa anta nawin raf'al hadas minal janabah. Kemudian dalam masa sama kita niat sahaja aku mengangkat hadas besar. Jadi lepas wuduk kita ambil air, kita tuang kat kepala. Bila mana air tu kena kat kepala kita niat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kemudian thumma subba. Mana? Thumma ala shiqqika al-ayman thalathan thumma ala al-aysar thalathan. Kemudian kamu ratakan air, sampaikan air basuh badan kamu yang ayman, yang belah kanan. Jadi kerat badan ni jadi 2, belah kanan ni basuh depan ni dulu. Tak? Tu. Kemudian basuh belah kiri pula. Itu dapat dah aslus sunnah. Kalau kita nak dapat kesempurnaan sunnah, gini cara dia. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara min thalathan. Dia gini. Aslus sunnah dapat dengan cara kita basuh depan sini. Lepas tu basuh belah kanan sampai ke bawah, sampai ke kaki. Lepas tu basuh bahagian sini pula, tak, belah kiri sampai ke kaki. Lepas tu barulah belah kanan sini, belah kiri sini. Yang paling sempurna kita basuh depan sini, belah kanan, tak. Lepas tu basuh belah kanan belakang. Lepas tu basuh belah kiri, bahagian belah kiri depan. Lepas tu bahagian belah kiri belakang. Itu yang paling comel lah. Tak. Jadi disebut juga dalam kitab ni, basuh belah kanan ni 3 kali. Lepas 3 kali baru pindah ke belakang 3 kali. Lepas tu basuh belah kiri 3 kali. Lepas tu barulah ke belakang 3 kali. Boleh? Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara salasan. Lepas tu gosok. Jangan basuh gitu saja, gosok sekali. Gosok mana sampai tu kita gosok. Tak sampai tu tak payahlah nak pergi pisah panjangkan tangan dah. Sekadar yang sampai saja kita gosok. Setiap anggota badan kita tu kita gosok. Sunat. Okey. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika. Kemudian takhlil, selat. Kamu punya apa? Sya'r ra'sika, rambut kamu. Selat. Lepas tu ni selat dengan air lah. Selat tu hukumnya apa? Sunat. Kalau air tak sampai ke akar rambut ataupun akar janggut, akar bulu-buluan, kecuali dengan selat, ketika itu barulah selat itu menjadi wajib. Panggil tu? Yang perempuan sanggul. Kalau perempuan ada sanggul tak wajib sabun. Kalau yakin air boleh sampai ke akar kulit. Tapi kalau air tak sampai ke akar kulit, akar bulu, akar rambut, kecuali dengan buka dia punya sanggul itu, maka ketika itu buka sanggul menjadi wajib. Fa ausilil ma'a ila ma'atifil badan. Dan sampaikan air juga kepada ma'atifil badan. Ma'atif badan ni tempat apa? Yang ni, celah ketiak. Bahagian sini, tempat-tempat yang susah kena air lah. Lipatan-lipatan perut. Ada orang perut dia bertingkat-tingkat. Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala dah. Jadi antara tingkat 1 dengan tingkat 2 dengan tingkat 3 dan tingkat 4 tu, tengah-tengah tu basuh elok-elok. Lepas tu bahagian pusat, celah paha, bahagian celah punggung dan sebagainya, itu kena basuh lebih sikit lah. Supaya air rata dengan baik. Okey, lepas tu ni kena elok-elok tengok. Jangan sampai dia tarik mata, sampai air tak kena dekat bahagian sini. Lepas tu sini lihar, kena sapu elok-elok juga dengan air. Sini. Tak, sini. Semualah tempat-tempat yang susah kena air tu kena perhatikan lebih sikit. Banyaklah kalau nak bacanya dalam syarah tu. Tak apa. Nanti ada masa kita baca Maratib Ubudiyah pula. Ulang kaji dah. Kita tak kerti juga. Sikit-sikit boleh. Kongsi mana ada. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika wa awsilil ma' ila ma'atifil badan wa manabitish sya'ri ma khaffa minhu wa ma kasuf. Sampaikan air ke tempat tumbuh rambut, bulu, janggut ke apa semua tu, sampaikan air. Yang tebal, yang nipis wajib sampaikan air. Yang wajib sampaikan air dalam bab mandi ni tidak ada perincian. Dalam bab mandi tidak ada perincian. Apa-apa bulu yang tumbuh, tebal ke nipis ke, laki ke perempuan ke, jantan ke betina, khunsa ke tak khunsa ke, apa-apa bulu yang tumbuh wajib kita sampaikan air, dan mesti sampai ke akar bulu tersebut. Biasa dengan wuduk kalau lelaki
Dan janggut tebal, jambang tebal, wajib basuh zahir saja, batin tak wajib basuh. Kalau nipis wajib basuh zahir dan batin. Dalam bab mandi wajib tidak ada sebarang perincian. Kena basuh belaka. Zahir ke, batin ke, tebal ke tak tebal, wajib basuh sampai ke batin. Wahdhar an tamassa dzakaraka ba'da al-wudu. Dan hati-hatilah kamu daripada kamu sentuh kemaluan kamu selepas wudu. Wa qabla tamamil ghusli, dan sebelum daripada selesai mandi. Jadi tadi awal sebelum mandi kita wudu. Tak. Jadi dalam wudu jangan kita sentuh, dalam mandi jangan sentuh kemaluan. Sebab apa? Kalau sentuh kemaluan batallah wudu tu. Fa in asabathu yaduka fa'idil wudu'a. Kalau kamu sentuh juga kemaluan kamu selepas mana kamu berwuduk di awal mandi, tak, sebelum mandi tu wuduk dulu. Dalam mandi kamu sentuh kemaluan kamu, maka fa'idil wudu', ulang balik wuduk tu. Sebab apa? Wuduk dah batal. Wuduk dah batal. Dan ini bertepatan dengan pandangan Imam Ibnu Hajar Haytami. Dan ini zahir bagi meraihkan khilaf pandangan ulama yang mengatakan hadas kecil tidak termasuk di bawah hadas besar. Maknanya bila kita angkat hadas besar, hadas kecil terangkat tak terangkat. Bagi meraihkan khilaf tersebut, bagi meraihkan pandangan tersebut, maka bila mana kamu wuduk, hadas terangkat dah. Tapi bila mana kamu mandi, kamu sentuh kemaluan, wuduk terbatal. Bila wuduk terbatal, boleh jadi orang boleh persoal, tak ada masalah terbatal pun. Tak. Sebab apa? Sebab hadas besar, tak, bila habis mandi tu, secara automatik akan mengangkat balik hadas kecil tu. Hadas besar boleh mengangkat hadas kecil, betul tak? Kita sebut tak? Ada pandangan, kita sebut apa? Pandangan, bagi mereka pandangan yang mengatakan hadas kecil tidak terangkat dengan terangkatnya hadas besar, maka bila wuduk kamu dah batal dengan sentuh kemaluan, walaupun kamu selesai mandi, kekal wuduk tu masih belum terangkat. Maknanya masih kamu dalam keadaan berhadas kecil lah. Tak. Jadi bagi meraihkan khilaf itu, maka disebut sunat juga kita wuduk balik selepas tu. Bukan sunat lah, wajib lah. Wajib wuduk. Boleh tak? Ke pening lah. Baca sikit bawah ni. Qala al-Bujairimi walau ahdatha ba'da wudu' wa qabla al-ghusl anhu. Begini. Bila kita berwuduk, dia start berdawal lah. Sebelum kita mandi, sunat kita wuduk. Okey, lepas wuduk tu, masa kamu mandi tu, lepas kamu wuduk, kamu mandi. Masa mandi jangan sentuh kemaluan. Kalau kamu sentuh juga kemaluan, batal wuduk. Bila batal wuduk, kena ulang balik wuduk. Dan ini zahir kalau kita nak raikan khilaf yang mengatakan hadas kecil tidak terangkat dengan terangkatnya hadas besar. Jadi bila wuduk dah batal, hadas kecil tu kekal ada. Walaupun hadas besar dah terangkat, hadas kecil tu kekal wujud. Sebab apa? Pandangan ni sebut hadas kecil tidak terangkat dengan terangkatnya hadas besar. Tu. Imam Bujairimi sebut, walau ahdatsa ba'da al-wudu' wa qabla al-ghusli. Kalau seseorang itu berhadas lepas wuduk, dia wuduk dah, selesai dah. Lepas tu dia mandi wajib. Bila dia mandi wajib, dia sentuh kemaluan dia. Ni wa qabla al-ghusli ni. Kalau seseorang tu berhadas lepas wuduk sebelum mandi. Gambaran lagu ni. Zaid. Tak. Dia berwuduk secara sempurna. Niat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Jadi terangkat hadas kecil dia. Sebelum dia mandi, dia terbatal wuduk. La tundabu lahu qabla al-ghusl, ini sebelum mandi ataupun sebelum sempurna mandi, yang kena tengok balik lah. Saya tak pastilah. Maka ketika itu tidak disunatkan baginya ulang balik apa? Ulang balik wuduk. Kerana apa?
Kerana wuduk itu tidak terbatal dengan hadas. Jadi bila disebut itu, tak ada masalah lah sama ada berhadas kecil, mana terbatal wuduk dia sebelum daripada mandi ataupun sedang mandi. Sebab apa? Hadas itu, wuduk itu tidak akan terbatal dengan hadas kecil, malah akan terbatal dengan jima'. Jadi bila dah berwuduk kemudian mandi, bila mandi sentuh kemaluan, wuduk tak batal. Bila dah berwuduk sebelum mandi tu sentuh kemaluan, juga tak batal wuduk. Allah Alam. Sebab apa? Wuduk yang dilakukan mula-mula tu, sebelum mandi tu, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan jima'. Tu Allah Alam. Allah Alam. Baca lagu ni bila nak habis. واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء فإن أصابته يدك فأعد الوضوء والفريضة من جملة ذلك كله. Dan perkara fardu daripada apa yang telah disebutkan ialah yang pertama niat. Niat tu mudah je lah. Bila mana air tu sampai ke badan kita, tak kisahlah kita start dengan kepala dulu ke muka dulu ke perut ke kaki ke. Bila air tu semata-mata kena badan, kita niat sahaja aku mengangkat hadas besar. Ataupun sahaja aku mandi sunat air rajin dan sebagainya. Wa izalatun najasah wa isti'abul badan. Okey, disebut kat sini niat. Itu jelaslah niat di awal perbuatan mandi. Kemudian buang najis. Kalau kita tengok kitab fiqh, dia sebut dua je rukun wuduk ni, niat dan juga ratakan air pada badan. Kat sini ditambah satu lagi, buang najis. Apa maksud dia buang najis? Wa amma izalatun najasah allati la tazulu awsafuha bi ghaslatin wahidah fa hiya syaratun li sihhatil ghusli fayajibu qablah. Okey, najis ada dua jenis. Ada najis yang tidak hilang kecuali dengan basuhan beberapa kali. Ada najis yang hilang dengan sekali basuh. Tak. Najis yang tidak hilang kecuali dengan beberapa kali basuh, ketika itu hilangkan najis sebelum mandi itu dianggap sebagai syarat untuk sahnya mandi. Kat badan saya ada najis. Ni emas ni. Kebetulan ni najis. Ada kat sini. Najis ni tak, kalau kita letak air sekali dua kali tak hilang. Jadi tak hilang dengan sekali basuhan. Dia kena banyak kali basuhan. Jadi saya kena hilangkan dulu sekali, dua kali, tiga kali. Hilang najis. Tak? Ini mudah-mudahan ni. Lepas tu barulah kita ratakan air. Jadi 3 kali basuhan pertama tu hanya nak hilangkan najis. Basuhan yang kali keempat ni boleh untuk mengangkat hadas yang ada di bawah najis. Boleh? Mengangkat hadas yang ada pada badan. Yang mana badan tu dilindung oleh najis. Okey, ada najis yang hilang dengan sekali basuh. Contoh air kencing, setitik 2 titik tak kat sini kena. Kita sekali basuh, air kencing tu hilang. Jadi ketika itu sekali basuh tu, sekali aliran air tu mampu buat dua perkara. Pertama menghilangkan najis, yang kedua mengangkat hadas. Boleh. Jadi kita mandi sekali je lah. Sekali alir sudah memadai. Sebab apa? Sekali aliran air itu dah mampu untuk mengangkat hadas, dalam masa yang sama boleh menghilangkan najis. Tapi kalau najis tu tak hilang kecuali dengan beberapa kali basuhan, maka kita kena hilangkan dulu. Hilangkan dulu najis itu, barulah kita basuh untuk mengangkat hadas. Tu cerita dia. Wa farudul wudu. Ni dah pula ni. Wa isti'abul badan bil ghusl. Dan juga kena ratakan badan dengan basuhan lah. Itu makruf. Wa farudul wudu. Disebut pula dah. Fardu wudu. Tadi sebut dah. Fardul wudu. Disebut fardu wudu kali kedua. Ghuslul wajhi. Pertama niat lah. Yang kedua ialah basuh muka. Dia niat berserta dengan basuh muka kan. Okey. Basuh muka semualah muka ni. Muka tadi kita sebut daripada sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Tak semua bulu wajib dibasuh. Zahir dan batin, kecuali janggut tadi ada perincian kita telah bincangkan. Wal yadaini ma'al mirfaqain, tangan sampai ke dua siku. Itu pun kita dah terang dah tadi. Wa mashu ba'dir ra's, sapu sebahagian kepala, sama ada kulit ataupun rambut. Wa ghuslu rijlaini ila al-ka'bain,
Kemudian basuh kaki sehingga kedua buku lali. Marratan, sekali-sekali. Sekali-sekali tu maknanya apa? Basuh muka dulu, basuh tangan dulu, basuh kepala dulu, basuh muka dulu, lepas tu pindah pada tangan, lepas tu ni barulah kaki. Itu mana marratan. Satu demi satu, jangan buat serentak. Ma'an-niyah, maknanya niat mesti berserta dengan basuhan muka tadi. Wat tertib maknanya apa? Kita buat apa yang sepatut kita dahulukan dan kita lambatkan apa yang sepatut dilambatkan. Okey, boleh. Jadi tak boleh kita basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh muka, tak boleh. Tangan dulu baru basuh muka, tak boleh. Mesti basuh muka dulu. Ketika basuh muka, niat. Jadi basuh muka dengan niat ni serentak. Cuma kalau tengok dalam rukun dia sebut niat dulu, lepas tu baru basuh muka. Sebenarnya serentak benda tu. Ataupun sebagai ulama sebut ada juga tertib tu. Cuma tertib pada pandangan yang lain. Kita basuh muka, kepala kat atas tak? Kita ambil air tak kat atas ni. Air. Bila air kat atas ni kita niat saja ke wuduk. Wuduk dah habis dah. Selesai dah wuduk. Muka habis dah basuh belum? Muka baru basuh atas ni. Lepas tu kita pun turun ke bawah. Jadi maksud tertib antara niat dengan basuh muka ialah niat tu selesai dulu, lepas tu barulah selesai yang basuh muka. Ada tertib tak? Ada tertib pada sudut selesai. Hak mana selesai dulu dilakukan? Niat tu selesai dulu. Ketika kita letak tangan kat sini, tak? Niat selesai dah. Lepas tu baru kita selesaikan muka. Betul tak? Jadi tertib antara niat dan juga basuh muka ialah tertib pada sudut selesainya dua perkara tu. Selesai niat dulu barulah selesai basuh muka. Tak? Tu. Kalau kita nak sebut serentak pun tak ada masalah juga. Tapi kalau kita faham yang saya terang tu lagi comel lah. Wat-tartib wa ma adaha sunanun muakkadatun fadluha katsir wa thawabuha jazil wa mutahawin biha khasirun bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun fa inna nawafila jawabiru lil faraidi. Dan selain daripada 6 rukun itu, semua itu sunat. Muakkadah yang dituntut, kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar. Mereka yang ambil ringan tentang sunat, seorang yang rugilah. Tak, malah boleh menyebabkan dia meninggalkan perkara-perkara yang fardu. Boleh menyebabkan dia itu meninggalkan perkara yang fardu. Dan diketahui juga perkara-perkara sunat ini ialah jawabir, satu perkara yang cover balik kekurangan yang ada dalam sembahyang ataupun dalam perkara fardu. Perkara fardu. Jadi boleh jadi masa kita wuduk basuh benda-benda fardu tu, hati kita lalai. Jadi kita buat perkara sunat tu cover balik kekurangan kelalaian tersebut. Boleh kat situ. Selesai di situ. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saja kita baca ni niatnya nak hidupkan malam Ramadan lah. Nak baca Quran malah. Nak semayang malah. Kita suka baca kitab. Orang tak dengar pun tak apa. Kita suka mengajar ni. Suka mengajar. Ya. Jadi tak apalah. Allah Ta'ala cipta manusia ni, dalam masa yang sama cipta banyak amalan kebaikan. Ada orang dia tak suka mengajar, dia suka bersedekah. Duit berlambak-lambak, duit dia tak habis makan. Jadi malam ni dia sedekah seorang. Sedekah ke madrasah ni 10,000, madrasah ni 5,000, madrasah tu 3,000. Kita buat lagu tu, esok pagi miskin selalu lah. Tak ada piti. Ada orang suka mengajar. Ada yang dengar 2-3 orang, khair insyaAllah, khair wa barakah. Ada orang dia tak suka mengajar, dia suka semayang. Ada orang dia suka mengaji. Tak, sebab tu qiyam Ramadan tu, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa-siapa yang man qama Ramadana, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Tuhannya, maka diampunkan dosa yang lepas. Qiyam Ramadan itu sebagian ulama sebut tarawih. Tapi sebagian yang lain sebut qiyam Ramadan tu umum, sama ada dengan tarawih, dengan sedekah, dengan apa-apa kebaikan sekalipun. Jadi moga-mogalah dapatlah pahala tak sedikit sebanyak daripada majlis yang kita buat ni. InsyaAllah dah pukul 2.
boleh pakat tidur lah. Tapi biasa pukul 2 tidur ni takut bangun, sahur tak bangun. Boleh minum air dulu 2-3 teguk, lepas tu tidur. Takut sahur tak bangun. Jadi cukup sekadar tu, insyaAllah. Nanti kita baca lagi esok petang ke malam esok ikutlah, insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.